Semua boleh dapat Okey, saya akan mulakan dengan konsep maqasid asy-syariah pemakaiannya masa kini dengan slide yang pertama, Syed Syazwan. Next slide. Kita mulakan dengan yang pertama tadi. Oh, yang ni. Jadi Susah juga. Okey, yes. Kita mulakan dengan surah Al-Anbiya anak-anak yang saya sayangi sekalian. Kita mestilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita nak memahami maqasid syariah, kita mesti memahami surah Al-Anbiya ayat 107 yang mengatakan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Ayat ini menjadi key, menjadi kunci kepada pengenalan yang mudah untuk maqasid syariah. Kerana ayat ni secara tidak langsung menunjukkan bahawa kita beriman dengan apa yang diberikan, diturunkan oleh Quran dan Sunnah, dan kita percaya dan yakin bahawa sebaik-baik akhlak, sebaik-baik ikutan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita. Jadi nak memahami maqasid syariah ini daripada surah Al-Anbiya ayat 107 ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu adalah cerminan kepada meraih kebaikan. Maknanya Rasulullah itu ialah untuk menunjukkan kepada kita bahawa sesuatu yang maslahah, sesuatu yang baik, itulah Rasulullah. Dan dengan kita berpandukan kepada surah Al-Anbiya ini juga yang menunjukkan bahawa segala-gala keburukan ataupun bahasa Arab disebut mafsadah mestilah kita tinggalkan. Tujuan Rasulullah dihantar, diturunkan ataupun dijadikan Allah sebagai Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Rasulullah ni menghindari keburukan di sebalik kerasulan, mission kerasulan Rasulullah SAW. Kalau kita dalamkan sikit, saya petik beberapa pandangan yang majhur, yang popular, yang senang kita nak memahami daripada Ibn Qayyim. Syariat keseluruhannya adalah maqasid ni adalah untuk memberikan sesuatu yang adil. Kemudian dia bawa rahmat kepada sesama manusia. Dan mesti ada kebaikan yang dibawa kepada falsafah maqasid tu, dan mesti kita faham bila ada kebaikan tu apakah hikmah secara menyeluruh. Jadi itu adalah key point untuk kita memahami memahami apakah yang dimasukkan dengan maqasid. Maknanya mesti ada maslahah, mesti menghindari mafsadah, dan tujuannya untuk seluruh rahmat. Dan dia berkaitan dengan hukum hakam. Yang daripada situ kita dah faham sikitlah ya. Okey, Cik Syazwan, next slide. Ya, okey. Okey. Konsep maqasid syariah ni pula mestilah kita faham apa makna maqasid. Maqasid tu adalah maksud ataupun objektif, ataupun tujuan, ataupun apa saja yang kita intend to do, matlamat di sebalik undang-undang Islam. Dan apabila kita memahami konsep maqasid syariah yang bersifat objektif dan segala-galanya ini, mesti kita faham sesuatu yang diberikan untuk kita faham hukum hakam adalah bersifat, mesti ada hikmahnya. Dan tujuan-tujuan yang baik yang mahu dicapai oleh syariat itu sendiri. Maknanya segala hukum hakam yang Allah turunkan itu mesti ada sebab-sebab hikmah di sebalik hukum hakam itu. Contohnya wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah kata jual beli itu halal dan riba itu haram. Dalam apa keadaan sekalipun kita tak boleh kata riba itu halal. Sebab orang yang makan riba ni dia akan bangun sama macam orang yang minum arak, yang terhoyong hayang. Dia tidak senang hidup dia sebab dia mengatakan bahawa riba itu halal. Sedangkan Allah kata wa ahallallahu al-bai'. Yang Allah kata yang halal itu ialah jual beli, yang diharamkan adalah riba. Jadi tak boleh kita dalam apa keadaan sekalipun kita mesti pegang ayat Quran ini, iaitu riba itu
haram. Dan bila kita faham kenapa dia jadi haram, maka kita tengoklah banyak tafsir-tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat 275 yang saya baca tadi, yang menunjukkan bahawa ada tujuan-tujuan baik yang kita mahu capai daripada syariat. Kita nak elak kapitalis bagi anak-anak yang faham tentang ekonomi konvensional, dia untuk menolak sebarang bentuk kapitalis. Dan kalau kita buat kajian, ada perbezaan. Datuk Jamil kita di sini seorang yang expert di antara fiat money dan juga dinar. Jadi itu mungkin dalam fursah kemudian kita akan bincang pada tu. Jadi balik kepada maqasid tadi, kita nak mencapai keadilan, kita nak mencapai kemuliaan, kita nak mencapai kebebasan memilih. Kita nak hidup kita ni sebagai pelajar sentiasa suci dan kita mudah menerima sekeliling kita dalam pelbagai perbezaan culture dan juga bi'ah, dan kita saling bekerjasama. Jadi saya dah simpulkan konsep ini dalam slide saya yang seterusnya. Syazwan, can we move to the next slide please? Syazwan? Okey, jadi kita tengok maqasid syariah ni objektif ataupun tujuan ataupun niat. Matlamat dia pula adalah prinsip di sebalik undang-undang Islam itu. Macam halal tadi. Dan apa hikmah Allah kata tak boleh makan riba? Dia boleh mengelakkan segala-gala yang tidak baik dalam menindas sesama manusia. Dan kita tahu dengan kita faham hikmah itu, barulah kita faham tujuan-tujuan ketuhanan yang diberikan, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat rububiyah yang kita patut tahulah. Kenapa kena percaya dengan ayat-ayat Quran ini? Kita kena yakin bahawa kalau kita buat apa yang Allah larang, kita hilang takwa dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Dan kita faham tujuan-tujuan yang baik itu untuk mendapat konsep-konsep yang mendasari keadilan dan seterusnya saling bekerjasama. Itu kita faham maqasid adalah objektif. Maqasid syariah daripada tadi kita faham semua nak dapat kebaikan dan kita nak tolak mafsadah. Okey, itu asas yang saya harap semua dah faham Okey, next slide. Next slide adalah berkenaan Syazwan. Syazwan, next slide. Okey, istilah selain maqasid, kalau anak-anak di luar sana yang seringkali melihat banyak istilah-istilah yang sama dengan maqasid. Kadang-kadang kita tak faham bahawa itulah sebenarnya maqasid. Contoh terdapat beberapa kalimah lain yang kita selalu baca buku, dia sebut al-illah. Illah pun sama maqasid, maksud, sebab, alasan. Al-munasabah pun sama dengan maqasid, dan al-hikmah. Kadang-kadang kita lihat banyak sangat kitab-kitab Quran dan tafsir kepada hadis, kepada Quran yang sebut al-illah, al-munasabah wal hikmah. Benda ni sama maksud dengan maqasid syariah. Dan kalimah al-hikmah ini dia lebih banyak digunakan untuk menunjukkan kenapa perlu kita faham dan kita faham objektif maqasid tu. Sebab Allah nak tunjuk dan para ulama nak tunjuk ada hikmah di sebalik kebijaksanaan. Kenapa larangan dan suruhan sesuatu hukum tu dibuat begitu. Kadang-kadang kita baca al-hikmah itu dirujuk sebagai hikmat pensyariatan ataupun tujuan pensyariatan. Ini sebenarnya maqasid syariah. Kita kena faham dengan cara holistik. Kita benda-benda macam ni sebenarnya memerlukan kepada asas jugalah. Tapi saya dah simplify supaya anak-anak di luar sana memahami dengan cara yang mudah dalam summer camp ini. Ini yang perlu kita faham malam ni. Lepas ni mungkin Datuk Jamil akan anjurkan siri-siri yang kedua atas pemilihan pelajar mengikut level supaya kita lihat mendalami usul fiqh lah. Okay. Syazwan, next slide. Okay. Untuk tujuan maqasid ni, saya ambil ulama yang paling terkenal yang paling dekat dengan usul fiqh lah dengan maqasid ni,
Dia kata pengertian dan rahsia yang dapat difahami daripada syariat Islam dalam keseluruhan atau sebahagian. Sebab itulah kita ada pelbagai pandangan ulama. Kadang-kadang kita pun macam pelik. Kenapa satu hukum tu dikupas oleh ramai ulama? Tetapi anak-anak kena faham yang berbeza hanyalah cabang saja. Dia bukan berbeza dari sudut akidah. Sebab maqasid syariah ni dia lebih kepada perkara-perkara yang terlibat dengan transaction ataupun muamalah. Perkara-perkara yang memang ijtihad itu satu keperluan. Dalam soal akidah kita tak ada ijtihad. Setakat yang ditetapkan dalam fiqh, memang kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, rukun iman, rukun Islam, itu sudah pun orang kata mabni, tetap. Dia tidak ada ijtihad nak kata kena semayang 2 rakaat untuk semayang zuhur, kena puasa 15 hari saja bulan Ramadan, itu tak ada ijtihad. Yang tu dah perkara yang sudah pun ditetapkan secara qat'i, secara tetap. Tak boleh dah kita nak kata kenapa tak boleh buat 15 hari, kenapa tak boleh buat zakat, kenapa tak boleh je tak bayar. Itu tak boleh. Itu bukan dari sudut kita nak mencari orang kata nak kontradik apa yang diberikan oleh akidah dan fiqh. Tapi dalam konteks transaction ataupun muamalah, ijtihad itu menjadi satu yang keperluan. Jadi kita kena fahamlah kenapa hukum tu berubah kadang-kadang dari sudut kita keuangan Islam contohnya. Kadang-kadang kita tengok benda ni dulu kata tak boleh. Contoh ASB, ASN. Satu ketika dianduk anak-anak daripada Jakarta dan Brunei, ASN tu satu tabung yang dikenalkan oleh kerajaan lah untuk kita simpan duit dan mendapat investment. Pada suatu ketika dulu dikatakan sesuatu yang mungkin tidak halal, lepas tu halal, lepas tu tak halal. Kemudian tetapi telah pun ditafsirkan oleh Syariah Komiti Pembandaran Nasional mengatakan yang tu sudah pun menjadi halal. Jadi itu proses ijtihad. Jadi saya teruskan dengan satu lagi ulama, Ahmad Al-Raisuni, yang kata maqasid syariah ni ialah apa yang sebenarnya dihasilkan bagi ketetapan hukum syarak untuk maslahah manusia. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok sekarang ni perkembangan yang terkini adalah e-wallet. E-wallet ni ada pandangan Syariah Komiti di bank-bank. Saya tidak pasti di Brunei dan di Jakarta. Tapi di Malaysia sudah pun dalam proses progressing untuk kita nak cari sama ada e-wallet itu halal ataupun tidak. Nak menunjukkan bahawa dia halal, mesti tidak ada unsur-unsur yang uncertain. Unsur-unsur yang gharar tak boleh ada dalam e-wallet. Dia satu benda yang sedang kita kaji secara mendalam. Tetapi kalau nak tengok lagi maqasid, kenapa perlu e-wallet contohnya? Kalau saya dah terang tadi, adakah dia membawa kebaikan? Mesti ada bawa kebaikan. Sekarang ni orang tak bawa duit banyak-banyak dah dalam handbag atau dalam purse. Maka e-wallet tu memudahkan. Dan adakah dia mendatangkan mafsadah? Setakat ni kita nampak benda tu mudah dan soal kita nak melihat sama ada berlaku mismanagement of cash fund tu boleh dikurangkan sebab kita tidak membawa bentuk cash yang banyak. Tetapi masih dikaji di peringkat central bank sama ada benda itu betul-betul dalam situasi yang halal ataupun haram. Sebab kita nak memenuhi maslahah manusia itu. Tetapi formula untuk mengatakan maqasid syariah ni boleh capai atau tidak, mesti dia mendatangkan maslahah. Sama ada kita nak ukur kita nak ukur maslahah tu 100% ke 90% ke. Kalau ada 10% pun boleh anggap boleh. Tak boleh dia kena ada sekurang-kurangnya average-nya adalah 99% kalau boleh kita capai maslahah, dan yang tidak baik tu mafsadah dia tu sangat-sangat minima. Mungkin 1%. Sebab dalam keadaan negara kita, dalam keadaan dunia ni, pandangan saya selagi kita masih memakai fiat money,
Fiat tu adalah yang kita pegang duit ringgit tu ya, RM1, $1 Brunei, rupiah, yang kita pegang kepingan kertas itu ialah fiat, berasaskan fiat. Pada zaman Rasulullah menggunakan dirham wa dinar. Intrinsic value tu boleh kita tengok di situ. Ini kupasan yang seterusnya lah. Selagi mana kita memakai fiat money, mungkin kita tak boleh nak capai 100% orang kata maslahah secara total tetapi selagi mana dia mendatang kebaikan, kita boleh terima dalam kes-kes kes-kes transaction Setakat ni boleh faham Okey, Syazwan, next slide. Syazwan, okey. Satu lagi, saya perlu juga nyatakan di sini beberapa lagi istilah kalau anak-anak jumpa perkataan al-ghayah, al-ghayah tu bermaksud matlamat juga, dan kadang-kadang dia sebut al-masalih, itu pun maqasid jugalah, kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang dia sebut al-ma'ani, itu pun menjurus kepada perkara-perkara maqasid kebaikan. Al-ahdaf, ini adalah tujuan-tujuan maqasid. Al-ilal, samalah al-ilah tadi. Alasan-alasan ke arah kenapa hukum itu jadi begitu. Dan al-asbab. Jadi kenapa kita perlu faham sikit lah. Anak-anak kena faham kalau jumpa ni tak boleh nak elak. Sebab dia akan, bahasa Arab ni bahasa Quran dia banyak bahasa yang cantik. Tetapi kita tak pakai satu je, dia pakai banyak. Dia bahasa Quran, bahasa yang sangat-sangat hebat. Kerana yang merah tu kata pemerincian, ejaan pemerincian kepada pemahaman istilah-istilah ini saling mendekati menurut kalangan ahli ilmu. Maknanya benda-benda macam ni adalah benda-benda yang ulama kita dulu ijtihad. Ijtihad berdasarkan kajian mereka terhadap hadis-hadis dan Al-Quran yang telah mansukh wa nasikh dan sebagainya. Hadis pula banyak jenis kan, kita faham? Hadis yang sahih, yang sanadnya boleh kita faham tidak ada putus-putus dari sudut sanad. Kalau yang dhaif, yang khabar ahad, mungkin seorang saja yang meriwayatkan hadis tu. Jadi kajian-kajian ni, nama-nama ni banyak sebab ulama kita yang telah buat kajian yang hebat tentang sesuatu permasalahan hukum. Baik. Slide yang seterusnya, Syazwan. Next slide. Okay. Apakah implikasi jika kita tak faham dan kita tak tahu langsung dan kita tak mau ambil tahu tentang maqasid? Sebagai pelajar, walaupun benda ni nampak macam bukan program kita ambil, kita ambil engineering, kita ikut khusus khusus medicine, kita ambil khusus-khusus yang tak belajar pun syariah ni. Adakah kita boleh kata kita ni selamat? Tak ada masalah kan? Tapi adakah kita boleh kata kita ni tak ada kesalahan kalau kita tak faham maqasid syariah? Sebenarnya selagi mana kita seorang Islam, kita nak kata wajib ataupun wajar pada saya, kita mesti tahu apa itu yang dimasukkan maqasid syariah. Malah sebagai pelajar, amatlah rugi kalau kita tidak faham maqasid syariah. Jadi dekat Malaysia ni, dan saya faham anak-anak yang dalam Zoom ini adalah mempelajari maqasid syariah. Kalau tak belajar, boleh belajar lepas ni. Tetapi yang dah belajar adalah sangat beruntung kerana ia melatih syakhsiah. Kita sebagai pelajar akan turut sama mendapat keberkatan dengan memahami segala hukum-hukum yang Allah turunkan dan yang Rasul terangkan sekiranya tidak ada kefahaman yang jelas daripada ayat Quran yang very direct. Jadi implikasi kalau kita tak faham maqasid ni ada 3. Yang pertama, ia akan menyebabkan berlaku kesalahan dalam mendahulukan maqasid yang sepatutnya dikemudiankan. Dan begitulah sebaliknya. Kadang-kadang maqasid yang dimaksudkan dalam perkataan A ni, dalam masalah A ni, kita ingat, kita terbacalah dalam sesuatu surah dalam Quran ataupun mana-mana hadis dalam chapter hadis. Kadang-kadang kita baca, kita jumpa satu hadis kata, oh boleh. Sesuatu hukum itu boleh.
tanpa kita mengetahui sesuatu yang telah pun keluar daripada awal tentang tujuan yang dikatakan boleh itu. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi kita tak faham, kita nampak contoh kalau dia nampak hukum itu seolah-olah kata aurat dia begini. Kita pun terus buat satu ketetapan, orang yang tak buat macam itu, tak ikut macam itu, yang kita faham gitu adalah berdosa. Sedangkan kita kena kaji secara akal kita dan iman kita bahawa adakah sesuatu yang Allah turunkan untuk kita menutup aurat itu sesuatu yang menyusahkan kita? Tidak. Kadang-kadang kita kena berfikir, kalau kita baca dan faham hukum yang Allah bagi tu, kita kena fikir kenapa Allah letak hukum berdosa dengan ibu bapa tu besar? Kenapa kita tidak mentaati? Ibu bapa itu dosanya besar. Kita tidak mentaati guru-guru. Adalah tidak berkat ilmu yang kita dapat. Kita khianat dengan kawan-kawan. Kenapa benda tu menjadi satu yang tidak berbau syurga? Mesti ada sebab-sebab dia. Mesti ada kefahaman-kefahaman maslahahnya. Dan ada juga faham lagi hadis yang mengatakan ada siasah dalam pentadbiran. Nanti bila adik-adik dah kerja nanti, ada siasah kita dalam kita melakukan kerja. Siasah tu kadang-kadang kita tak boleh terlalu direct, kita kena ada hikmah, kita kena ada kebijaksanaan. Kenapa? Kerana kita nak mendapatkan maslahah itu dalam ekosistem pentadbiran. Jadi yang kedua, kalau tak memahami maqasid tu, dia akan membuatkan berlaku kesilapan dalam menentukan hukum. Jadi kita nak jadikan sesuatu hukum tu sebagai sumber kepada orang tengok. Kenapa pula pelik sangat hukum ni? Tak boleh lah. Jadi adik-adik mungkin tak sampai peringkat nak menentukan hukum, tetapi sekurang-kurangnya kefahaman untuk maqasid ni penting membentuk sahsiah kita. Kita akan jadi orang yang sentiasa takwa. Dalam proses pembelajaran, kita akan sentiasa rasa ilmu tu tidak putus di satu-satu peringkat. Kita akan rasa ilmu itu untuk kita terus berbakti. Kerana proses itu memahami maqasid syariah ni membentuk jiwa kita. Kita akan lebih khusyuk dalam solat. Kita lebih memahami kenapa kita berada di universiti ni. Kenapa kita berada di sini. Kenapa kena ambil program ni. Kenapa kena ikut sama camp. Itu ialah memahami maksud hidup kita. Kerana nanti kita akan faham. Kerana maqasid syariah ni dia untuk 5 perkara tu. Dia kena memelihara jiwa, akal, maruah, agama. 5 perkara tu memang penting untuk maqasid syariah. Yang terakhir adalah dengan tak faham maqasid, maka hilang kesempurnaan kita dalam syariat. Hikmah kita hilang. Kadang-kadang adik-adik faham tak? Kalau kita ni dapat degree, dapat sijil, dapat diploma, kita ada segala kebijaksanaan, kita ada segala ilmu. Tapi kalau kita bercakap, kita berkongsi ilmu, kita tidak dilihat bijaksana. Kenapa? Tapi kita ada ilmu. Sebab itu dalam Quran dia sebut banyak kali al-alim wal-hakim. Orang yang berilmu adalah orang yang bijaksana. Kadang-kadang dia tak guna ilmu itu. Maka dia tidak bijaksana. Dia tidak faham ilmu yang dia bawa tu. Jadi maksud hidup, maksud syariah ni penting sebagai pelajar, sebagai seorang khalifah di muka bumi. Okey, setakat ni boleh nampak Baik, Cik Syazwan, satu lagi slide. Next slide. Baik. Yang ni saya ambil daripada portal JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kenapa penting sangat maqasid ni? Maqasid ni dia ada 5. Semua ulama sepakat mengatakan 5 prinsip maqasid ni tentang kepentingan menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, harta. Yang kelima, keturunan. Jadi bayangkan kalau kita tidak memahami maqasid. Kita tak tahu pun maqasid. Jadi saya nak ambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada semua yang terpilih untuk sama camp
Sebab menerusi summer camp ni, adik-adik di luar sana belajar maqasid dan juga semua yang telah dibekalkan sesuatu yang rasa sangatlah bertuah. Kerana kita dimaklumkan bahawa dengan memahami maqasid ni kita dapat faham 5 prinsip dalam maqasid. Kadang-kadang kita terpelik, kenapa jaga 5 ni saja? Sebenarnya 5 ni lah yang mencakupi 1001 benda dalam hidup kita. Dia bukan kata kita, dan kita tak boleh pilih. Kalau saya interpretkan maqasid ni, kita tak boleh pilih nak jaga nyawa je. Maqasid ni dia berrantai, dia kena jaga agama. Bila jaga agama, dengan sendiri tu dia akan terjaga. Dia tak boleh kata dia jaga harta, dia tak nak jaga yang 4 lagi. Maqasid syariah ni adalah benda yang berkait agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Okay, next slide Syazwan. Okay, kejap. Okay, kemudian bila kita dah faham secara asas tadi, sekarang ni bila sebut maqasid ni dia tercakup dalam bidang usul fiqh. Usul fiqh. Fiqh itu ialah fiqh yang kita faham lah, bab-bab suci, bab-bab mandi, bab-bab macam mana berhadas besar dan sebagainya dan lain-lain. Tapi kalau usul fiqh adalah jalan-jalan mencapai ke arah hukum itu. Jadi fiqh maqasid ni adalah objektif syariat yang kita faham. Yang kedua, kita lihat kepada prinsip-prinsip umum dari setiap dimensi kehidupan dan apa matlamat prinsip yang kita nak kejar dalam kehidupan ni dari sudut hukum. Daripada kita bangun pagi sampailah kita tidur hari-hari, mesti berlaku segalanya tentang 5 perkara tadi kan. Agama kita, nyawa kita, maruah kita, akal kita dan harta. Mesti berkait 5 benda ni kalau saya nak bagi dengan cara mudah lah. Dalam satu hari tu benda-benda ni akan berlangsung dalam hidup kita. Dan dia tidak hanya kita sekadar bergantung kepada kita faham A, maka itu saja A. Sebab Islam ni besar. Islam ni sangat cantik. Dia tidak memberatkan orang-orang yang beriman dengannya. Okay, next Syazwan. Okay. Baik, untuk kita faham maqasid syariah ni, kita kena ingat 2 benda. Apa dia punya main sources? Of course lah, Quran dan As-Sunnah. Kita tak boleh berpandukan nak faham maqasid ni dengan buku-buku biasa dekat luar sana. Dengan surat khabar, dengan majalah-majalah yang popular, dengan pengarang-pengarang yang kita tengok tak kenal pun dia tak apa, tapi tidak ada rujukan-rujukan yang dibuat tentang Quran dan dia tidak ditarjih, tidak diwasit, tidak dinilai oleh mana-mana ulama. Jadi kita kena pandai memilih sumber-sumber yang membahaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah perkara wajib lah untuk memahami usul fiqh kita. Kemudian sumber sekunder ni ataupun yang bukan premier, dia mesti terbahagi kepada 2. Yang berasal dari ayat Quran adalah yang membahaskan apa yang diputuskan oleh Quran. Tak ada dalam Quran tengok hadis, tak ada dalam hadis tengok kepada ijma'. Tak ada dalam ijma' tengok pada qiyas. Yang ni saya andaikan anak-anak di sana memahami asas dia tu, perbandingan dan juga ijma' ulama'. Yang ni adalah daripada 4 benda ni daripada sumber Quran Tetapi ada 2 lagi sumber yang datang daripada akal, yang menterjemahkan dalil-dalil di atas tu, iaitu istihsan dan juga istishab. Apa istihsan istishab ni? Lepas ni saya akan terangkan. Tapi dia lebih kepada kesempurnaan hidup yang kita ijtihad, yang ulama ijtihad. Contoh saya boleh bagi mudah lah. Kita ada sebuah rumah yang kita duduk. Kita sudah ada kelengkapan asas. Ada bilik tidur contohnya, ada bilik mandi, ada dapur. Semua dalam kawasan rumah. Tapi kalau istihsan tu, mungkin kita nak lebih selesa, kita beli aircon. Ini yang asas untuk pemahaman. Kita nak mengecat dengan cat yang lebih, orang kata kita sempurna untuk hidup dalam rumah tu. Kita mungkin nak besarkan sikit dalam keadaan kemampuan. Tapi tidak memerlukan, tak perlu pun. Tapi istihsan tu dia menjadikan kesempurnaan. Yang akal tu boleh mentafsirkan dia
kesempurnaan. Ini perkara-perkara yang sangat heavy juga, tapi saya simplify ya untuk adik-adik di sana. InsyaAllah satu hari kita akan dapat mempelajari dengan lebih mendalam ya. Next slide Syazwan. Okay. Baik. Okey. Daripada yang kita faham tadi, beberapa slide ni, untuk memahami darjah maqasid ni, dia ada 3 saja. Daruriyah, hajiah dan tahsiniyah. Ini benda-benda yang adik-adik selalu dengar tapi dia hanya berkait dengan maqasid. Kita tak boleh buat benda ni dengan benda-benda lain lah. Sebab benda-benda ni datang daripada asas yang saya sebut awal tadi. Apa diakah yang kita kata daruriyah, apa dia hajiah dan apa dia tahsiniyah. Okey, Syazwan. Okay, next. Daruriyah adalah benda asas. Dia asas lah. Perkara-perkara yang kepentingan yang melibatkan pemeliharaan 5 perkara tu. Agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Seandainya salah satu daripada benda-benda ini tak dipenuhi, kita bukan lagi hidup atas agama itu. Sebab itulah kita tak tenteram. Kadang-kadang kita lihat hari-hari ada orang report benda-benda orang kata dia hidup dalam keadaan merana, seseorang manusia itu. Sebab dia sudah rosak, hidup dia dah rosak. Sebab dia tak anggap 5 perkara ni benda yang dia penting menjaga. Dan dia jatuh dalam keadaan daruriyah. Daruriyah ni perkataan bahasa Arab ni. Kadang-kadang orang bahasa Melayu dia sebut darurat. Darurat tu kalau dalam undang-undang, darurat ni kita tak boleh keluar rumah. Akan berlaku curfew. Benda-benda yang penting sangat, yang kritikal. Jadi dalam maqasid syariah ni ada 5 perkara yang penting yang kita perlu jaga. Dan tanpa dia akan rosak mafsadah lah hidup kita. Jadi kita kena ingat dalam maqasid syariah dia ada 3 darjah daruriyah. Jadi kalau kita nak berfikir tentang sesuatu keputusan, contohlah dalam kita sebagai pelajar, fikir sama ada keputusan tu satu keperluan tak untuk kita sebagai pelajar. Kita kena fikir, perlu tak kita buat begitu dalam keadaan kita ni pelajar, tambah kita ni pimpinan pelajar. Perlu tak kita ambil keputusan A? Kalau dia sampai ke peringkat satu keperluan dan dia membawa kepada kebaikan mereka yang di bawah tanggungjawab kita, teruskan. Tetapi dalam konteks Islam itu adalah menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Okey. Kemudian Syazwan, next slide. Adalah berkenaan dengan Syazwan, next slide Hajiah. Hajiah ni dia kemudahan ataupun kelapangan. Kalau kita tengok di sini, maslahah kebaikan yang diperlukan oleh manusia. Sesuatu kebaikan. Dia memerlukan kepada kebaikan itu. Untuk apa? Untuk mewujudkan kemudahan dan apa saja yang lapang dalam menjalankan tugas dalam hidup. Dan kita nak elak. Contohnya, adakah kita perlu pakai sebuah kenderaan? Kita perlu dalam hidup kita pakai sebuah motor. Kita perlu ada basikal untuk pergi sekolah. Kita perlu ada handphone dalam konteks pelajar. Kadang-kadang kita tak nak ada handphone, tak boleh. Sebab sekarang ni pakai online. Kita Zoom pun online. Jadi hajiah. Handphone itu satu keperluan dan untuk kemudahan. Bukan kita membawa kepada mafsadah. Ini maslahah. Jadi kita kena pandai gunalah kita punya device ni untuk perkara-perkara kebaikan. Dia bukan satu keperluan asasi. Tetapi dalam sesuatu keadaan, kita berhajat kepada dia. Boleh nampak Ini sangat mudah lah. Kemudian next slide Syazwan. Syazwan, next slide. Dah. Okey, tahsiniyah. Ini yang saya sebut tadilah, kesempurnaan. Kesempurnaan. Contoh yang paling mudah lah. Kita ada handphone. Kita ada dia punya soket tu secara mudah. Kita kalau habis bateri, kita boleh terus pasang di soket. Tapi dalam bentuk kesempurnaan, kita perlu beli apa orang panggil tu, bateri.
dia panggil apa tu? Bateri kan? Boleh dibawa portable battery tu. Power bank. Power bank. Itu untuk kesempurnaan kita yang ada handphone ni. Kadang-kadang kita nak belajar, tak ada bateri, tak boleh capai keputusan peperiksaan ataupun exam paper daripada United Kingdom contohnya. Kita untuk sempurna. Tapi tidak mengatasi sesuatu yang asas. Kadang-kadang benda tu tak perlu tapi kita melebih-lebih sehingga kita berhutang pula. Itu tak menjadi tahsiniat lah. Dia nak menjaga kehormatan hidup asasnya. Tapi dalam keadaan adik-adik sedang belajar ini, menjamin kelancaran hidup. Kadang-kadang sebagai wakil pelajar, tak ada handphone, macam mana kita nak bantu orang-orang ataupun pelajar-pelajar di bawah kita yang kita tak boleh bagi maklumat. Jadi kalau tak ada handphone dalam keadaan sekarang ni, sebagai pelajar untuk kepimpinan pelajar tak boleh, akan membawa implikasi yang besar kerana kita ada tanggungjawab menyampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar yang lain. Tapi asasnya mestilah mencapai maslahah. Dia tak boleh ada kelebihan tahsiniat ni kononnya nak mencapai maslahah tetapi dia sebaliknya mencapai kepada mafsadah lah, benda-benda yang lebih teruk yang tak perlu dia buat sehingga kan dia dah jadi tak sempurna dan cacat yang maqasid yang 5 tu. Okey? Itu yang asas ya adik-adik tentang maqasid syariah. Jadi saya nak beralih kepada satu slide yang agak heavy, Syazwan. Cuba next slide Syazwan. Yang ni kalau siapa yang nak lebih faham boleh rujuk lah satu saya punya, boleh rujuk online Ada ni saya pernah publish tahun 2017 tentang ijtihad Malam ni saya rasa tak sempat nak kenalkan ijtihad tu tapi yang saya dah simplify dalam akhbar ni ialah yang ditulis tentang ijtihad tu pada 2017 InsyaAllah slide ni saya akan bagi pada semua adik-adik, tak ada masalah. Okey, Syazwan next. Okey, jadi secara kesimpulan asasnya ijtihad tu adalah untuk kesejahteraan. Dia bukan nak buat ijtihad untuk kita cari kesalahan ummah. Kita tak buat ijtihad untuk dendam kepada ummah. Kita tak buat ijtihad untuk mengatakan yang haram itu halal. Tak boleh. Kita ijtihad untuk mendapatkan kesejahteraan. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok ada sesuatu hukum tentang transaction law ni keluar, kita nampak dia macam too liberal. Contohlah, too liberal, too modern. Macam sekarang ni banyak ulama-ulama Said Ramadan contohnya. Banyak ijtihad dia dianggap pluralistik lah, dianggap liberalistik lah. Tapi kadang-kadang ijtihad itu dilihat dalam konteks masa. Konteks masa ni yang lebih pada bahasa Arabnya waqi'. Keadaan masa ni memerlukan hukumnya begitu. Bukan bermaksud dia liberal ataupun tidak berpihak kepada hukum asal. Sebab ijtihad ni dia mesti memenuhi kehendak waqi'. Waqi' itu adalah circumstances at material time. Jadi kita kena fahamlah ijtihad tu mesti ke arah mencapai kesejahteraan. Sebab walaupun dilihat modernisation tetapi modernisation itu is based on kesejahteraan ummah yang tidak kontradik dengan apa-apa yang disuruh ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ingat juga asalnya adalah dalam konteks muamalah. Dia bukan akidah Okey. Syazwan next slide. Yang ni mudah saja. Ni saya English pula. Kita nak mendapat satu ummah yang taqwa. Kalau nak dapat ummah yang taqwa, awal-awal tadi saya kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mesti faham Rasulullah itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang kita kena ikut. Saya bagi contohlah hukum-hukum tentang wakaf, tentang sedekah, tentang gift yang kita lihat. Contoh kalau wakaf ni adik-adik nampak dia bukan kata kita wakaf tanah saja, bukan kata kita wakaf kubur, tanah untuk kubur, tanah untuk buat masjid, tanah untuk buat sekolah. Sekarang ni benda-benda tu dah tak jadi benda yang begitu Ini ijtihad, dia boleh masuk wakaf dalam
pengajian tinggi. Dia boleh masuk wakaf untuk invest. Dan wakaf ni bukan percuma. Jadi benda-benda ni telah pun berlaku ijtihad. Selagi mana kita membawa kepada apa dia formula tadi? Maslahah. Dan kita tidak membanyakkan mafsadah. Kita elak berdasarkan hajiat, daruriyah ataupun tahsinat. Dan 5 perkara tu kita kena jaga. Okay, yang lain-lain tu tak apalah, modern finding dan sebagainya. Okay, next slide Syazwan. Okay, ini yang saya boleh simpulkan lah. Mungkin adik-adik di luar sana yang ada daripada sekolah agama macam daripada Indonesia, Brunei, saya yakin adik-adik banyak belajar kitab-kitab tafsir secara ringkasnya. Kalau kita nak faham ijtihad, kita kena bahagikan beberapa perkara-perkara yang para ulama ni lah. Saya ringkaskan, kadang-kadang kita baca ijtihad itu ialah ulama tu dia pakar balaghi, dia pakar bahasa. Maka tafsiran-tafsiran tu lebih kepada istilah. Ni saya bagi tahu dululah, jangan risau lagi. Kemudian kita tengok kalau yang tradisional sufi tu dia lebih pada ilmu itu, cara mereka ijtihad. Dan mereka akan pergi kepada falsafah ar-ra'i, pandangan, ataupun al-fiqhi, ataupun al-maksur juga yang merupakan pandangan. Ini datang daripada beberapa sahabat Nabi, contohnya Abdul Hail Al-Fannawi, Quraish Sihab, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Razi, Al-Nasaburi, Ibnu Katsir, As-Suyuti, Rasani. Ulama-ulama ini dia banyak datang daripada sama ada tradisional ataupun balaghi ataupun falsafah. Dan daripada benda-benda ni dan juga mereka yang datang daripada bahagian-bahagian ini, banyaklah ijtihad mereka ni yang berbentuk perbandingan. Ada yang berbentuk asbab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu. Ada juga ijtihad mereka tahlili secara holistik. Ataupun ijtihad mereka ni lebih kepada apa yang maudhu', apa yang dilihat sebagai auliyat, based on beberapa perkara. Ini just saya nak tunjukkan khulasah lah, summary kepada beribu-ribu tahun sejak Rasulullah tentang kupasan ijtihad oleh para ulama. Dia benda yang tidak mudah, tetapi kalau belajar alhamdulillah sangatlah menambahkan ilmu insya-Allah. Okay, Syazwan, next. Next slide Syazwan. Okay. Yang ni saya bagi contoh lah. Contohnya, kalau dalam proses ijtihad tu, dia yang saya sebut tadi, kalau kita mungkin adik-adik yang pelajar sains di luar sana yang bukan sains sosial, mungkin boleh buat dalam bentuk mapping. Sama ada kita nak menentukan sesuatu ijtihad itu mendatangkan maslahah atau tidak, kita mungkin boleh letak based on outcome base. Kita nak capai apa? Mafsadah ke? Ataupun nak capai maqasid tu macam mana? Okay, of course lah kita nak capai maqasid tu dari sudut maslahah. Tetapi kita kena faham istimbat dia, nak diraih hukum dia macam mana. Jadi kalau nanti bila adik tengok saya punya slide di rumah nanti ataupun di hostel, tengok pada warna, dan yang terbaiknya adalah yang ada warna orange tu. Mesti maqasid itu dia mesti daripada bottom up. Maknanya proses dia ialah orang yang pakar, memahami Quran dan Sunnah dan segala-gala ijma' qiyas. Apabila seseorang itu memahami ini, maka dia akan didak, dia akan keluarkan ijtihad. Dia lebih baik daripada sesebuah kerajaan yang memerlukan bahawa A itu adalah maqasid. Makna dia impose. Bila impose, kat bawah ni dia kena ikut yang atas. Faham Kalau kita buat daripada bottom up, barulah kita perkenalkan kepada dasar-dasar negara bahawa ini ada A, ada B, ada maslahah, ada mafsadah. Tapi kalau kerajaan tu dia impose perkara A, mestilah maqasid,
maka ulama akan sedikit ada rencat kerana proses tu belum dimulakan. Ini saya just bagi tahulah, sama ada kita nak kata maqasid itu sesuatu yang eloknya daripada kerajaan atas sesuatu tindakan, ataupun daripada bottom up, daripada para ulama buat kajian, kita kata A adalah halal ataupun haram ataupun maqasid. Yang ni benda yang patut adik fikir kemudian lah. Cuma saya nak beritahu di sini ada beberapa perkara yang kita boleh berfikir di luar kotak daripada apa yang saya sampaikan malam ni. Okey, yang saya rasa slide saya yang terakhir lepas ni Syazwan. Okey. Jadi ini adalah kupasan kepada yang warna-warna tadi ni. Makna di sini apabila kita nak mencapai sesuatu tujuan, kita mesti dapat sama ada tujuan maqasid kita tu dia akan ada dua saja. Sama ada dia ada maslahah sahaja ataupun dia boleh juga mendatangkan maslahah pun ada, mafsadah pun ada dalam sesuatu tindakan ataupun hukum. Mesti sama ada dia akan hasilkan maslahah ataupun dan mafsadah, ataupun dia memang betul-betul maslahah sahaja ataupun memang mafsadah sahaja yang tak baik. Jadi kalau mafsadah kita senang, tak boleh buat lah, tak payahlah kita datang begitu, kita buat begitu sebab dia memang tidak ada maslahah, tak terjaga 5 perkara tadi. Tapi kalau maslahah mestilah bagus sebab 5 perkara terjaga, memenuhi 3 peringkat dan juga untuk kebaikan ummah. Tapi kalau dia ada 2, mafsadah ada, maslahah ada, of course yang ni akan teruskan ijtihad sama ada lebih yang mana timbangan dia itu. Sebab tak semua benda tu boleh dapat totally maslahah. Saya bagi contoh, kalau kita buat qard hasan, pinjaman yang tak ada lebihan bayar. Okay, dia memang nampak maslahah in total sebab pinjam RM2 bayar RM2, pinjam RM3,000 bayar RM3,000, kan? Nah, maslahah. Tapi dalam konteks wakaf contohnya, bila dia dah ada perkembangan, sekarang ni orang nak berwakaf 20 juta contohnya, takkanlah dia terfikir juga, dia kata kalau bagi 20 juta mungkin 20 tahun lagi dia boleh, waris-warisnya boleh ambil 20 juta tu. Maka yang manfaat yang telah berjalan tu dah bagi dah pada society, public. Hukum sekarang kata boleh, wakaf tu dah tak jadi permanent. Jadi boleh nampak tak ayat Quran kata wakaf tu permanent, tak boleh batal, tak boleh ambil balik. Tapi Bank Negara dah keluar satu ruling, wakaf tu boleh jadi temporary atas dasar-dasar sukuk. Kenapa? Ada maslahahnya. Mafsadah tu mungkin ada sikit. Jadi itulah kita nak melihat macam mana cara kita nak apply dalam kehidupan sebagai pelajar. Jadi Datuk Jamil, saya rasa penyampaian tadi agak berat lah. Sebab usul fiqh ni dia memang ada daripada pengajian Islam, tak apa, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Mungkin saya pun kena belajar daripada adik-adik. Jadi setakat ni Datuk, saya rasa cukup lah 1 jam tadi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof. Jaya. Terima kasih atas perkongsian tentang, walaupun tadi itu dah bukan pengenalan maqasid syariah, itu dah macam level 2 sikit. Start daripada tentang istilah pelbagai istilah maqasid yang sebenarnya digunakan oleh ulama pelbagai, tapi sebenarnya bukan maqasid, ulama penting dalam maqasid, dan juga bawa kepada aplikasi terkini lah tentang outcome based dan juga macam mana dilema adakah kerajaan ataupun ulama yang perlu initiate maqasid ni kan. Jadi pelbagai banyak benda yang kita kata walaupun Prof. Jaya tak terangkan, tapi dia membuka, kita kata spark kepada student supaya untuk fikirkan kemudian. Jadi terima kasih Prof. Jadi saya bagi ruang kepada peserta untuk tanya soalan. Silakan. Angkat tangan ataupun boleh unmute bagi siapa yang nak bertanya.
Ada dah? Arif Hidayatul Azkiyah, silakan. Hidayatul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah. Assalamualaikum, Profesor Dato Iya. Dr. Nur Inayah. Perkenalkan, saya Hidayatul Azkiyah dari Institut Azkiyah. Buka Pertanyaan- videonya, mau lihat. Siap. Boleh lihat wajahnya, fotonya. Iya. Assalamualaikum. Ya, teruskan. Pertanyaannya itu adalah di Indonesia saat ini sedang banyak terjadi perdebatan khususnya di bidang ekonomi syariah. Sedang banyak ijtihad ulama sehingga membuat masyarakat bingung gitu. Harus mengikuti yang mana sih ijtihad yang benar gitu. Karena ulama A mengatakan bahwa ini ijtihad yang benar, ulama B mengatakan ini ijtihad yang benar. Seolah-olah antar ulama itu saling beradu argumen tentang misalkan contohlah perbankan syariah gitu ya, Prof. Sehingga seperti yang kita ketahui market share perbankan syariah di Indonesia masih belum melampaui 6% gitu. Lalu apa solusinya menurut Dato melihat fenomena yang seperti ini gitu? Baik, Hidayatul Azkiyah nama yang sangat cantik Faham maknanya Hidayah Azkiyah. Okey. Tentang keuangan Islam, pada saya kena lihat apa yang sedang didebate itu, diperdebatkan kerana keuangan Islam di Indonesia pada hemah saya, kerana saya pernah menjadi penasihat syariah di CIMB Niaga di Jakarta Jadi saya lihat di Indonesia itu lebih terbuka. Bila lebih terbuka, ada kemungkinan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan polisi-polisi asal, kanun-kanun asal yang tidak bisa dirungkai, menyebabkan para ulama yang berijtihad itu terpaksa mengambil pendekatan gradually lah Azkiyah. Bila gradual itu bermaksud tidak boleh terlalu rigid dalam mendatangkan soal-soal hukum. Kerana saya percaya para ulama itu melihat dari sudut maslahah melebihi mafsadahnya. Tetapi itu bukan natijah yang terakhir ataupun final. Kerana masih ada ruang-ruang untuk didebatkan semula apabila sebab dalam proses ijtihad untuk muamalah, dia tidak berlaku di satu peringkat saja. Peringkat awal adalah dalam jawatankuasa internal berperbankan tersebut. Apabila dibahaskan mencapai kata sepakat, akan dimasuk kepada jawatankuasa admin ataupun Menko, management Di situ dilitigasi lagi sekali bersama syariah sekretariat dalam in-house bank. Hingga akhirnya dibawa kepada jawatankuasa syariah yang dilantik daripada para ulama yang sesuai. Di situ tidak habis diperdebatkan. Jadi Azkiyah tidak perlu lihat kepada mereka ini berbeza. Sebenarnya berbeza itu ada satu rahmah dalam konteks khilaf ya ar-rahmah. Mungkin keadaan dasar asal itu belum diketengahkan. Mungkin para ulama yang sedang membicarakan hukum itu tidak diberikan maklumat sepenuhnya tentang asal produk itu. Jadi kita ambil positifnya bahawa itu bukan final. Sudah semestinya Central Bank Indonesia akan membuatkan resolusi ataupun framework daripada Central Bank. Kemudian jika berlaku sesuatu yang pincang dalam aplikasinya, sudah tentu ia akan dirujuk semula kepada Central Bank, jawatankuasa syariah di peringkat sentral Azkiyah. Saya harap itu sudah memenuhi kehendak jawapannya. Afwan Dato, mohon maaf Dato.
Tapi di Indonesia itu karena perbedaan pendapat itu membuat masyarakat bingung gitu. Emang udah ada fatwa DSN MUI di Indonesia yang menyatakan bahwa hukum dari sebuah akad dalam muamalah, khususnya dalam perbankan syariah ini gitu. Tapi kemudian muncul lagi kaum-kaum atau kelompok-kelompok yang mungkin mengatasnamakan diri mereka anti riba, terus ex-bank, yang dimana mereka menentang perbankan syariah ini sendiri, yang mengatakan bahwa perbankan syariah itu misalkan tidak sesuai syariah dan lain sebagainya. Sedangkan misalkan fatwa MUI udah mengatakan bahwa sudah sesuai syariah. Terus jadi hal ini lah yang membuat masyarakat di Indonesia tuh ya jadi bingung. Bingung. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh misalkan saya sebagai mahasiswa gitu, apa yang bisa saya lakukan saat ini? Kebetulan saya memang sedang magang di KNEKS, sehingga saya membuat sebuah resume terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Saya diberikan tugas untuk membuat kayak apa rekomendasi kamu sebagai mahasiswa untuk meningkatkan misal inklusi keuangan syariah gitu. Sedangkan yang terjadi seperti itu gitu. Baik, kalau begitulah keadaannya di Indonesia, saya sangat bersetuju. Askia sama rakan-rakan teman-teman di sana mesti secara aktif dan proaktif mewujudkan pelbagai seminar di kalangan para bankers dan juga pihak insurans, kerana mungkin kesedaran itu tidak sampai kepada masyarakat. Itu sebenarnya kewajipan mahasiswa yang memahami hukum hakam. Di sebalik saya fikir keadaan ini sudah di peringkat yang lebih baik dari 10 tahun yang lalu di Indonesia, dan sebab kalau di Malaysia sekalipun walaupun sudah 40 tahun dalam perbankan Islam, tetapi selagi pada pandangan saya ini pokoknya masih berpandukan kepada fiat money, itu yang menyebabkan problemnya. Kan Askia? Kalau dia berlandaskan kepada intrinsic value dinar ataupun perak, itu mungkin tidak jadi begini. Itu jihad kita seterusnya. Sekarang ini kita menerima apa yang boleh kita buat pada waktu ini sebagai yang lebih baik dari yang dulu. Ya? Okey, Askia? Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada soalan dalam chat. Saya tanya sikit. Daripada Yunisa, daripada Brunei. Dia bertanya tentang antara asbab utama untuk menjaga makasih syariah adalah untuk menjaga kebaikan atau masalah dan menolak mafsadah. Ada masanya kita perlu juga untuk menegur siapa-siapa sahaja untuk mencapai benda ini. Apakah cara kita untuk memberikan teguran sebegini terutama kepada mereka yang berada di atas kami? Maksudnya lebih kepada menegur macam mana tu, menjaga kebaikan ataupun menolak mafsadah. Macam mana nak confront kot kepada orang atas. Benda-benda macam ni. Yang tanya itu siapa, Syazwan? Soalan daripada Rawi Syazwi daripada Yunisa. Daripada Brunei. Okey. Adik Rawi daripada Yunisa. Saya tak pasti sama ada yang nak ditegur itu berkaitan tentang hukum tentang agama atau hukum tentang muamalah. Sebab kalau dalam kita faham usul fiqh, kalau usul fiqh kalau bab-bab yang berkaitan tentang muamalah, kita faham sudah ada kaedah-kaedah yang asas. Apa kaedah dia? Kaedah dia ialah seorang pemimpin itu dia mendatangkan polisi-polisi itu birriayatihi, untuk rakyatnya. Okey, untuk rakyatnya yang berpandukan kepada maslahah. Okey? Kalau soal-soal yang berkaitan dengan transaction tentang muamalah. Tapi kalau tentang agama dan sebagainya, sudah pasti itu tidak mungkin berlaku lah. Kalau kata agama Islam itu sudah dirobohkan, sudah tidak dijadikan perkara utama, itu sesuatu yang kita sebagai orang Islam kena ambil berat. Sebab kalau di Malaysia umpamanya, Islam itu sudah terletak dalam constitution.
sebagai agama negara. Maka Islam tak boleh kata bukan agama negara. Malah di Brunei pun saya rasa lebih jelas tentang Islam itu. Jadi saya anggap yang nampaknya adik bertanya mungkin perkara yang berkaitan dengan muamalah lah. Kalau muamalah dia masih ijtihad. Ya, kita nak tegur mesti dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, dia tidak boleh tegur dengan sentimen. Ya, sebab ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Kenalah tegur sesuatu itu dengan hikmah. Sebab kalau kita tegur dengan cara sentimen atas dasar bahawa itu tak boleh kalau buat, dia akan mendatangkan mafsadah selebihnya. Malah kita dia pelajar-pelajar yang tinggi ilmu. Jadi banyak perkara kita boleh ambil untuk menegur. Ya? Okey? Saya rasa ni soalan terakhir. Daripada Sandi. Silakan Sandi. Yang angkat tangan tadi. Yunida, Sandi Yunida ya? Daripada saya. Yunida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Prof. Jadi pertanyaan saya mengandung tentang asuransi syariah jiwa. Nah, saya pernah dengar dari teman saya, jadi ketika kita akad asuransi syariah jiwa itu, ketika kita akad yang misalnya yang dalam jangka 10 tahun, dan itu berbayarnya sebulan yang paling kecil minimal 350. Nah, ketika itu yang akadnya itu jatuh tempo atau dalam kurung meninggal, dan itu dapatnya yang 10 tahun itu 60 juta. Dan ketika itu akad walaupun baru bayar sekali, itu tetap jatuhnya dapat 60 juta. Itu bagaimana apakah itu termasuk dalam riba apa